Inilah bajet yang terakhir sebelum DRU13. Ya. Bajet yang terakhir untuk BN. Apakah bajet ini? 251.6 bilion, 251.6 bilion, termasuk 201.9 bilion untuk pengurusan operating expenditure, 49.7 bilion untuk pembangunan development expenditure. Dalam operating expenditure pengurusan 58.6 bilion ialah untuk emolument, iaitu gaji kepada 1.3 penjawat kerajaan. 33.7 bilion supplies and services, itu Maggi ni yang 8 ringgit itu, Kajek 5,000, komputer beribu-ribu, ini yang digunakan. 33.7 bilion untuk supply dan perkhidmatan. 107.3 bilion untuk memberikan fixed charges, grant, seperti grant yang diberikan kepada NFC. 1.1 bilion untuk membeli aset. Kita hendak beli 1,000 motosikal, 20 juta. Apa motosikal kita nak tengok. Dan 1.2 bilion untuk pembayaran yang lain. Untuk pembangunan 30 bilion untuk sektor ekonomi, untuk infrastruktur, untuk pengurusan, untuk pertanian, dan untuk pembangunan desa, rural development. 11.1 bilion untuk sektor sosial, untuk pendidikan dan latihan, untuk kesihatan, untuk kebajikan, perumahan dan pembangunan komuniti. 4.6 bilion untuk keselamatan, 2 bilion untuk general administration, dan 2 bilion untuk contingency. Yang tadi Haji Ismail berkata tentang pembangunan, kita tengok breakdown. Di dalam 2010 sehingga 2013, kita melihat bahawa percentage untuk pembangunan itu tiap-tiap tahun makin turun. 2010 28% untuk pembangunan. 2011 turun 22%. 2012 juga 22%. Tahun ini sudah mengikut bajet BN turun ke 20. Ini bermakna wang yang hendak digunakan untuk memberikan pembangunan makin kurang. Pengurusan menjadi lebih tiap-tiap tahun. So kita mengadakan satu pengurus, manager yang tidak dapat mengawal kos. Tiap-tiap tahun kos melonjak. Inilah satu ciri yang kita boleh tahu adakah pengurus kita berkesan atau tidak. So we have a manager that cannot manage the cost of administration. Untuk pendapatan revenue untuk 2013 diramalkan 208.6 bilion. Kalau kita berbanding dengan tahun yang lalu 207.2 bilion, dan defisit kali ini ialah 4%. Dengan GDP growth diramalkan antara 45 sehingga 55%. GDP ramalkan untuk 2013 lebih daripada 1 trilion. So inilah pendapatan yang ada, tetapi belanjaan
lebih daripada pendapatan yang dan kerajaan pada kali yang ke-16 hendak pinjam lagi. Tetapi temanya adalah prospering the nation, enhancing well-being of the rakyat, a promise fulfilled. Kita nak tengok apa itu promise. Kalau kita tidak tahu apa janji itu, bagaimana kita tahu janji itu ditepati atau dicapati? Kita tak tahu. So ada beberapa fokus tumpuan mereka. Pertama, untuk boosting investment. Kedua, untuk education, pendidikan dan latihan. Tiga, untuk menambahkan productivity. Fourth focus, consolidation, enhancing public service delivery. 5, well-being of the rakyat. Dan ini adalah pie chart tentang apa yang digunakan. Tetapi kita tengok, ini adalah pinjaman, tak cukup. Belanjaan yang lebih daripada pendapatan dan kerajaan hendak meminjam. Ini adalah satu baca, saya tidak mahu mengambil masa untuk ini. Nanti kita bagikan dengan keperincinya bagaimana borrowing, pinjaman itu digunakan. Yang penting ialah negara kita tidak boleh bergantung lagi kepada ekspor. Kita tahu. Sebab itu tumpuan hendak diberikan kepada consumption tempatan. So, kalau kita tidak ada wang, rakyat tidak ada wang, bermaknanya domestic demand tidak akan naik. Dan bila ekspor juga turun, ini bermakna ekonomi kita pada tahun 2013 akan menjadi kemelesetan. So ini dia Perdana Menteri kita dengan beg dan pemimpin-pemimpin PN dengan bangganya telah mengumumkan bajet. Tetapi mereka sudah lupa apa yang dikatakan oleh Nouriel Roubini. Dia adalah satu pakar ekonomi yang sebelum ini telah meramalkan dengan tepat masalah ekonomi di Europe dan Amerika. Dan apa amaran beliau? Iaitu a global perfect storm. Bukan satu tempat saja, tetapi 2013 seluruh dunia. Mengapa? Mengapa seluruh dunia akan mengadakan kemelesetan ekonomi? A global economic collapse. Amerika ada masalah, slow down ekonomi mereka daripada subprime sampai hari ini. Kalau kita melihat pembahasan di antara Mitt Romney dengan Obama, Amerika Syarikat ada masalah ekonomi dan belum keluar. Tapi kita tidak akan ada bahas antara Najib dengan Anwar. Tidak pintar lagi. Eurozone dengan Greece, Spain, negara-negara lain, kemelesetan ekonomi mereka lebih turun. Bukan saja di Amerika Syarikat dan Eropah, Australia juga mengadakan masalah, dan China. Kerajaan Barisan Nasional maklumkan bahawa kita tidak ada apa alasan untuk membimbangkan, kerana kalau kita tidak dapat ekspor kepada Amerika Syarikat, kepada Eropah, kita boleh ekspor kepada China. Tetapi China import barang untuk dibuat di sana untuk ekspor balik kepada Amerika dan Europe. So bila Europe dan Amerika ada masalah, ekonomi China juga ada masalah. So kita dalam melihat
Amerika Syarikat, Europe, Australia, China, semua 4 tempat ada masalah, tetapi Ipoh di Timur Tengah, Middle East, ini juga mengadakan masalah dengan nuklear program Iran. Hari ini Israel meminta Amerika Syarikat, Obama untuk menghadkan program nuklear Iran dan meminta Amerika Syarikat berperang dengan Iran. Kalau ini berjadi, ini sudah menjadi perfect storm. Mengikut Nurul Rubini, Malaysia, seluruh dunia, negara yang terendah kebolehan untuk mengatasi masalah perfect storm ini. Mengapa? 16 tahun. Kalau kita tengok daripada tahun 1970 juga, yang merah ialah defisit. Menteri Kewangan masa itu Daim 1985 sehingga 1991 semua defisit hanya surplus daripada 1993 sehingga 1997 Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tetapi merah itu lebih melonjak bila Pak Lam menjadi Menteri Kewangan, dia tidur. Tetapi kita banding dengan pimpinan Najib, 2 kali ganda di dalam 4 tahun ini. So, ini telah menjadi satu masalah kerana 16 tahun berturut-turut budget defisit, pinjam wang. Hari ini mengikut laporan ekonomi sampai Jun, jumlah yang telah dipinjam ialah 502 bilion. Ini adalah 53.7% daripada KDNK. Kerajaan ada undang-undang tidak boleh pinjam lebih daripada 55% KDNK. Maknanya 1% lebih saja. Lepas itu kita tidak boleh pinjam lagi. Kerajaan maknanya tidak akan ada wang, tidak akan ada cash flow. Ini adalah menjadi seperti masa Bill Clinton bila Kongres tidak memeluluskan kerajaan USA untuk pinjam lebih daripada garis bantuan. Kita hari ini 1.3%. Apa yang perbezaannya? Ialah KDNK. Kalau KDNK tidak berkembang, if there is no GDP growth, then we have crossed the 55%. But this does not include guarantee. Kerajaan telah berikan jaminan, seperti jaminan untuk bond PKFZ. Jumlah wang yang telah dijamin adalah lebih daripada 100 bilion. Kalau kita mengambil jumlah ini bersama dengan defisit, bermaknanya lebih daripada 67% dipinjam. Greece, kerajaan yang telah menjadi bankrupt, pinjam 73. Maknanya kita 6% daripada keadaan Greece. So, nampaknya kita ada masalah perfect storm. Dan kalau bot kita tidak dapat mengatasi gelombang ini, kita hancur. Tetapi apa yang diberikan untuk budget ini? Kita ada BRIM, kita ada cash handout, keturunan 1% income tax, 500
brief lagi RM250 kepada mereka yang belum kahwin. Yang kedua dengan ketiga tak boleh lah. 50% diskaun untuk KTM. Bonus lagi diberikan kepada civil servant. Jumlah cash hand out 4.2 bilion. Kerajaan yang tidak cukup pendapatan yang hendak pinjam memberikan angpau 4.2 bilion. Ini hendak dibayar balik oleh kita rakyat. So, apa ni? Kalau kita ada perniagaan, kita ada pengurus. Pengurus kita pinjam wang untuk beri angpau. You hendak pengurus ini atau tidak? We have to fire this kind of manager. Borrowing money to give away for free. This is what is happening with this 2013 budget. So, apa budget ini? Ini budget Gangnam Style. Bermain-main saja, shock sendiri. Tapi lepas ini kita ada masalah. Dia akan memikir apa sudah jadi bila credit crunch datang, bila kemelesetan ekonomi datang. We are caught with our pants down. Kita tidak ada persiapan, we will be caught with our pants down. Najib is caught, but the people will feel the cold. Siapa yang akan ada masalah kita? Ya? Ini budget Gangnam Style. Sebab itu kita mengadakan belanjawan Pakatan Rakyat 2013. 2 hari sebelum Najib mengumumkan budget, Pakatan mengumumkan budget mereka. Dan di dalam bahas di Parlimen, kita bukan bahas budget BN, tapi kita bahas, bukan kita bahas, ahli Parlimen BN bahas budget kita. Kerana kita menunjukkan ada cara yang lain. Belanjaan 2013 Pakatan Rakyat untuk memberikan lebih wang kepada rakyat, extra ringgit into the rakyat's pocket. Kalau kita menggunakan satu modal, seorang keluarga 5 orang, pekerja dia ialah seorang guru di Kuala Lumpur. 1 tahun balik ke kampung di Alostar 4 kali. Apa yang ada? Tiap-tiap bulan mengadakan penjimatan RM70. Kalau kita turunkan harga kereta. Bila kita turunkan harga, maknanya higher purchase pinjaman kita akan rendah dan kita mengadakan penjimatan sebulan 70. Kalau kita tidak bayar tol dengan tol yang abolish, kita jimat RM50. Tak bayar, tak perlu bayar balik PT-PTN jimat RM200. Seorang guru akan mendapat allowance RM500. Dan caruman wanita nasional EPF untuk suri rumah tangga mendapat RM50. Kita turunkan harga makanan dan keperluan dan pengangkutan RM60. Jumlah kita mengada 930 untuk digunakan. Pendapatan yang boleh digunakan, disposable income is increased with the PR budget. So PR budget ada 3 fokus. Masalahnya rasuah, penyelewengan, patronage, mismanagement. Itu bukan rent seeking, itu rent, R-E-N-T, sorry, rushing here, wrong typing. Rent seeking. So 3 tumpuan budget Pakatan Rakyat. Pertama ialah untuk menaikkan pendapatan kegunaan, increase the disposable income. Kedua, untuk membina entrepreneur class, untuk
kembalikan daya saing kita. Yang ketiga, a just society with dignity and pride, mendapat balik masyarakat yang bermaruah. Bagaimana kita nak mentinggikan, menaikkan gaji penggunaan? Kita adakan National Housing Board seperti yang ada di Singapore, HDB. 5 bilion diberikan kepada National Housing Board untuk membina 100,000 rumah mampu milik dengan harga 130,000 sehingga 300,000. Ini ada masalah hari ini kerana harga rumah naik sehingga lebih daripada 500,000 juta, dan kebanyakan pekerja tidak dapat membeli kerana tidak dapat meminjam. Tahun yang lalu kerajaan BN keluarkan satu skim My Home Loan, tetapi sampai hari ini tidak satu yang layak untuk meminjam kerana tiap-tiap bulan disposable income tak cukup. So, solution bukan berikan pinjaman. Solution ialah turunkan harga perumahan. Ini yang kita membuat. Kita juga akan turunkan harga cukai kereta. Hari ini cukai ekses 105%. Sebab itu harga kereta tinggi, kita akan masukkan dengan tempoh peringkat 20% satu tahun. Kita akan menaikkan gaji minima 1,100. Kita akan memberikan bayaran kebajikan. Ada 84,000 keluarga hari ini yang pendapatan mereka sebulan kurang daripada 500. Kita akan memberikan jaringan keselamatan kepada mereka menjadi petani dan di desa. Trust yang kedua, building entrepreneur class. Kita akan masukkan 1MDB. Hari ini kita ada Khazanah, kita ada 1MDB. Ini adalah bersaing. So, we cut off the wastage, we go back to Khazanah. Kita akan ada Anti-Trust Act, tidak ada monopoli seperti TNB yang ada, Plus yang ada. So, ini akan dimasukkan. Dan kita akan melihat tentang pelaburan. Kita tidak mau melabur dengan lembu lagi. Dan kita hendak Khazanah yang ada tanggungjawab seperti Petronas tiap-tiap tahun untuk kembalikan dividen. Ini akan meringankan beban Petronas. Untuk a just society, kita akan ada second tier oil and gas company untuk 4 negeri. Kita akan berikan balik 20% royalty. Pen Borneo Highway untuk Kuching ke Kota Kinabalu. Caruman Wanita Nasional yang saya sudah sentuh tadi. Dan untuk keselamatan is to redeploy the police. Hari ini nisbah seorang polis kepada rakyat ialah 1/270. Ini adalah sama dengan international standard. International standard Interpol ialah 1 polis kepada 250 orang. Kita 1/270. Tetapi 6,000 adalah di special branch. 1,000 saja untuk mencegah penjenayah. So, kita hendak mengadakan redeployment. Tak perlu special branch yang ada malam ini untuk digunakan untuk jaga kita. Kita sudah selamat. Jaga rakyat untuk keselamatan. So, inilah antara dua-dua. Kalau kita tengok trend yang atas ialah PN, yang kedua ialah Pakatan Rakyat. Kita dapat membuat semua ini dengan bajet yang lebih kurang, dengan belanjaan yang lebih rendah. Dan kalau kita berbanding apa yang kita memberikan
BN berikan 1 bulan bonus, one off saja, 1% turunkan income tax, tapi ini adalah untuk membuat persiapan untuk GST. Gula naik. Berikan handphone, berikan affordable housing, allowance, dan 591 bilion. Ini bukan untuk menjaga keselamatan, tetapi untuk mengurus persepsi penjara. So it's only to manage the perception. It is not fighting crime. On the right hand side, Pakatan Rakyat yang saya sudah berikan tadi, apa yang kita memberi kepada rakyat, inilah bandingan di antara dua. Tapi yang penting, apakah hala tuju kita? 2010 Invest Malaysia, Perdana Menteri mengumumkan ada model ekonomi baru. Tapi ada masalah. Apa masalah? Pantar oleh Ibrahim Ali, Mahathir dan Perkasa. Ini adalah pemimpin yang telah membuat pengumuman tanpa mendapat sokongan daripada parti dia sendiri. So ini sudah menjadi satu masalah, disastrous consequence. Kalau dia jalan lagi, dia akan hilang. So dia tidak mampu, tidak cukup keberanian, no courage of conviction. So new economic model, concluding part, tukar balik kepada DED. So inilah Malaysia flip-flop. Terlalu banyak flip-flop tentang dasar-dasar. Sampai hari ini, selepas 5 tahun, kita tidak tahu apa hala tuju BN. There's no direction. Corruption. Kita sudah tahu tentang corruption. 40 juta kalau diberikan kepada UMNO Sabah, bukan rasuah. Tapi kita ada bukti yang kuat. Ini HSBC, account Michael Chia, wang dia diberikan kepada anak usahawan. Bukti ada. Mengapa Peguam negara kita, our Attorney General said, no evidence, close file. This is the evidence. This is another statement of account. Semua yang merah ialah anak kepada Musa Aman yang keluar daripada akaun. So, ini menunjukkan tidak ada azam untuk to fight against corruption. So how do they fight corruption? To manage perception, they go to Mid Valley and sing song. This is what they are using the money for. Okay? They are not out in the streets fighting, they are singing songs, more money to buy guitar and music instrument. And they are playing around with the index. So they move the crime report from index to the non-index list, and so they say we have reached our target. So they are lying with statistics. Ya, kita tidak boleh percaya statistics mereka. Mereka bohong dengan menggunakan statistics. So, apa yang kita buat? Yang penting, bajet kita bukan memberikan tumpuan kepada belanjaan. Kita berikan tumpuan untuk memberikan rakyat peluang untuk menjana lebih pendapatan yang tinggi. So this is the difference. So I'm going to talk about our revenue. This slides that is actually prepared by Wong Chen, so I cannot take the credit. It is Wong Chen's slide that I am using relating to what we are doing to increase the revenue. So we are focusing on the revenue problem. It is our low income, because for the last 16 years, tumpuan telah diberikan kepada kroni, tumpuan diberikan kepada majikan, tetapi tumpuan tidak diberikan kepada pekerja. So our salaries have not increased. In 10 years have only increased 2.6%.
This is World Bank report. Inflation 3.3%. Salary 2.6. So we are not even keeping up with the inflation. That's why today, with the increase in the sugar, teh tarik sudah naik. Kita banding teh tarik harga yang dulu dengan hari ini. Kita sudah memberikan lebih kawalan yang ketat kepada GLC. Hari ini GLC digunakan untuk memberikan keuntungan yang besar kepada kronik. Ada banyak leakages, custom duties, income tax. Kalau kita, if we can fix these leakages, the money will come back. Government assets, we don't want to sell, as in the laporan Audit General tiap-tiap tahun menunjukkan bahawa harta kerajaan dijual dengan harga yang murah. So if we stop the leakages, we can improve the revenue of the state. And this have been shown with the Pakatan State. Auditor General memberikan pujian kepada negeri Pakatan di dalam laporan in our management. Because of the weak revenue, we are dependent on Petronas. This is the strain on Petronas, which is an exhausting resource. 2019 Petronas tidak akan ada minyak lagi. So apa yang terjadi kepada pendapatan kita? So national debt have increased. So Pakatan solution, we have to overhaul the revenue system. We have to let Petronas recover. We have to concentrate on Khazanah and the other GLCs. So what we are going to do, we're going to abolish APs. We're going to relook at the IPPs, stop the leakages in the income tax and custom collection, we stop the leakages in corruption. We are going to improve, shown in the Pakatan states. Though GST is an unfair, satu cukai yang tidak adil, kerana orang yang miskin dan orang yang kaya membayar dengan kadar yang sama. Ini tidak mengikut sistem progresif. Sistem progresif ialah mereka yang mampu bayar cukai yang lebih. Kalau mereka yang tak mampu, yang miskin, dikecualikan. Tetapi bila ada cukai GST, semua orang hendak makan, hendak membeli barang, keperluan, tetapi semua miskin dan kaya bayar cukai yang sama. So ini adalah GST adalah cukai yang tidak adil. Kita tidak akan gunakan. Apa yang kita nak buat ialah meningkatkan pendapatan supaya kerajaan juga mengadakan pendapatan yang lebih. Managing the GLCs dengan open tender. Again, Penang, Selangor menunjukkan bila mengadakan tender terbuka, jimatan ialah 24%, 24% improvement. We have to ensure revenues from Petronas is used for sustainable development, not to be used like now, given for cash handout. So we want to grow the economy. There are many models. I don't want to go into the different model. Yang penting, when you have a more equal society, then there will be growth. So everyone bersama akan berkembang bersama serentak. So sehingga profesi ini kita tahu tentang Rahman, kita sudah sampai ke ajak yang terakhir dengan N, it is the end of the end. Okay, terima kasih.